Terima kasih Datuk Jalil Ali dan juga pengulas-pengulas yang lain, iaitu Profesor Dr. Muhammad Fuad Saleh dan juga Tuan Haji Nik Muhammad Yusof Nik Ismail, melalui pendekatan dan juga melalui latar belakang masing-masing. Seorang mewakili wartawan, seorang mewakili aktivis sosial, dan seorang mewakili ahli akademik, tetapi mengikuti buku Islam dan Melayu karya Dr. Siddiq Fadil ini merupakan satu perkara yang amat menarik, kerana kalau berdasarkan pada pengalaman saya sendiri, saya bukan saja mengikuti bacaan daripada Dr. Siddiq Fadil, tetapi segala ulasan-ulasan itu dikemukakan melalui usrah-usrah yang kami adakan, usrah, syarahan-syarahan umum, dan segala syarahan dan usrah itu adalah berdasarkan kepada isu-isu semasa yang berlaku. Apabila timbul mengaitkan sesama pimpinan dan sesama orang Melayu, maka timbullah syarahan terkait rapat dengan isu itu. Apabila timbul isu betapa perlunya orang-orang Melayu harus ada kesederhanaan dan mengambil jalan tengah, maka timbullah konsep-konsep wasatiyah. Apabila timbul isu-isu politik, maka timbullah isu-isu tentang maqasid syariah dan sebagainya. Dan menghayati tentang perjalanan buku tersebut, maka kita harus melihat daripada sudut dalam bagaimana orang-orang Melayu itu sepatutnya bersifat, dan bagaimana orang-orang Melayu itu sepatutnya bertindak dalam proses melahirkan suatu jati diri bangsa yang sepatutnya mereka ada. Saudara sekalian, buku itu menarik kerana ianya bukan saja melambangkan kesusastraan, tetapi penuh dengan sajak-sajak dan sebagainya. Melalui buku itulah, kalau saya secara pribadinya mengenali beberapa tokoh-tokoh, pemuisi-pemuisi yang terkenal di Nusantara. Antaranya adalah Rendra, Mustafa Bisri, seorang ulama yang juga seorang pemuisi. Begitu juga Osman Awang, yang penuh dengan beberapa sindiran-sindiran tajam kepada pemimpin-pemimpin dan juga kepada masyarakat Melayu keseluruhannya. Saudara sekalian, kita ada lebih kurang 10 minit untuk mendapatkan respon daripada para peserta bengkel bedah buku ini. Jadi kalau boleh kita tamatkan jam 1. Kita pun ada Dr. Siddiq Fadil yang mendengar apresiasi yang telah diberikan oleh sahabat-sahabat beliau. Jadi kita mungkin ingin mendengar beberapa pandangan yang kalau boleh ditujukan kepada para ahli panel, dan juga boleh ditujukan terus kepada Dr. Siddiq Fadil tentang buku dan apa maksud di sebalik buku Islam dan Melayu itu. Jadi saya tanpa melengahkan masa, saya persilakan sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian yang berada di bawah, terutamanya pelajar-pelajar UNISEL, untuk bersoal jawab dan juga berbincang tentang isu Islam dan Melayu itu. Silakan. Kalau boleh ada 2 komentar, bukan saja oleh orang Melayu, orang Jawa boleh bertanya, insyaAllah. Kalau pertama, silakan. Assalamualaikum. Saya Syazwan daripada IRF. Jadi saya ada satu soalan lah pada Datuk Dr. Siddiq Fadil. Datuk pernah mengutarakan kekesalan dalam ucapan Muktamar Nasional ke-6 Wadah tempoh hari berkenaan dengan cadangan almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi yang tertolak, iaitu
faham kebangsaan Melayu yang tak bersifat eksklusif kepada bangsa Melayu, tapi bersifat inklusif, meliputi golongan bukan bangsa Melayu yang telah putus hubungannya dengan kebangsaan asal, yang saya kira agak menarik, tapi pada masa yang sama agak bersifat paradoksal dengan tesis yang dikemukakan, yang diangkat di dalam buku Islam dan Melayu karangan Doktor. Jadi apa komentar Doktor tentang hal ini? Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Soalan kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Jamali daripada Masjid Al-Ihsan Kelana Jaya. Mungkin soalan ini tidak ilmiah, tapi daripada layman, ingin mendapatkan pandangan daripada ahli kanan atau Dr. Siddiq Fadil sendiri. Kita nampak memang ada generasi gap di antara peringkat Dr. Siddiq Fadil dengan generasi sekarang. Maknanya pemikiran siswa, mahasiswa, siswi pada masa ini. Jadi dengan generasi gap yang begitu dan perkecemahan yang berlaku sekarang dalam membentuk jati diri bangsa Melayu ini, adakah merupakan sesuatu yang boleh tercapai untuk membina semula bangsa Melayu ini seperti yang digambarkan oleh Osman Awang, atau ianya semua satu harapan yang tak tahu bila ujung pangkalnya. Sekian. Terima kasih. Soalan terakhir. Untuk pandangan apresiasi yang lain, yang terakhir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ini mungkin saya tujukan kepada penulis Siti Fadil berkenaan dengan tema yang diberikan. Ini memang satu soalan yang mungkin kita tidak boleh lari dengan realiti hari ini. Yang pertamanya dari segi definisi ataupun penggunaan kata-kata, istilah yang digunakan, yang kita juga mendapat respon yang agak bukan negatif, tetapi dari segi persamaan idea, pemikiran. Bagaimana yang pertamanya dari segi penggunaan istilah daulat itu sendiri, yang mengatakan bahawa istilah daulat rakyat itu tidak sesuai dan tidak kena pada tempat. Yang itu yang pertama. Yang kedua, dari segi penggunaan idealism, penggunaan kata idealism itu sendiri yang dilihat mengikut terma-terma yang tidak menepati realiti semasa dan perlu ditukar dengan istilah baru. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan persoalan sejarah, yang mana kita merasakan bahawa generasi muda perlu untuk kita garap dan mereka kena pandai melihat kepada sejarah. Kalau kita dengar dengan sebelum ini, baik di peringkat sejarawan atau tokoh politik sendiri mengatakan Malaysia ini tidak merdeka, tidak terjajah dan sebagainya. Cuma persoalan yang mungkin saya nak utarakan di sini, yang pertamanya dari segi buku yang disebutkan, rujukan Suratul Sultan, bagaimana disebutkan tentang persoalan Raja Muhammad Sultan Mansur Shah. Cuma persoalannya dalam kebanyakan sejarah Melayu ini, adakah kita merujuk kepada persoalan sejarah di peringkat Kesultanan Melaka semata-mata, ataupun ada lagi faktor pengaruh sultan-sultan lain untuk dijadikan sebagai sumber rujukan selain daripada faktor Melayu ataupun Kesultanan Melayu Melaka. Mungkin kita boleh ambil contoh bagaimana Undang-Undang Terengganu itu sendiri
dijadikan juga sebagai bahan rujukan. Itu mungkin soalan yang saya ingin utarakan. Ketiga-tiga soalan itu ditujukan pada penulis buku sendiri, yaitu Datuk Dr. Siddiq Fadil. Jadi kalau boleh Datuk boleh datang ke depan untuk terus memberikan pandangan dan juga menutup dan merumuskan